Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin imamil muttaqin wa qudwatin nasi ajma'in, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddiq lisani bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bersama-sama pada malam ini sekali lagi dalam perhimpunan kita menanti masuknya waktu Isyak, dan kita isi masa ni untuk kita dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak meneruskan bacaan kitab hadis Syama'il Muhammadiyah, iaitu himpunan hadis-hadis yang dihimpunkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dimuatkan dalam satu buku yang namanya Syama'il Muhammadiyah. Bagaimana beliau menghimpunkan hadis yang hanya bercerita tentang macam mana nak kenal Rasulullah. Apa sahaja yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada fizikal Nabi, pakaian Nabi, makanan Nabi, cara tidur, cara berjalan, cara bergurau, apa sahaja yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semua itu boleh kita dapat menerusi kitab Syama'il Muhammadiyah. Adapun kalau nak belajar sejarah Nabi, tentang macam mana kisah-kisah yang berlaku zaman Rasulullah, barangkali bukan inilah kitab yang sesuai. Ya, ada banyak lagi kitab yang lain yang bercerita tentang sirah ataupun sejarah, antaranya Raqiqil Maktum Syekh Mubarakfuri, antara lainnya Sirah Ibnu Hisham, antaranya Bidayah wa Nihayah, dan banyak lagi kitab-kitab sirah yang lain yang tu kalau nak cerita pasal sejarah. Adapun nak cerita pasal peribadi Rasulullah, watak Rasulullah, maka semua itu barangkali mungkin kita boleh jumpa banyak dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Okey, tuan-tuan dan puan sekalian, sebagaimana biasa insya-Allah untuk kita sambung perbincangan kita malam ni, kita nak bincang masih lagi tentang pakaian Rasulullah. Sambungan hadis-hadis yang sebelum ini, kita masuk tajuk iaitu pakaian Rasulullah, maja'a fi libasi Rasulillah, apa yang Nabi pakai. Dan sebelum itu tuan-tuan, marilah sama-sama kita berselawat dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hari Jumaat telah pun habis, tetapi kalau kita tak mampu nak buat, janganlah sampai tinggal terus. Kalau dah terlepas hari Jumaat, berselawat sebanyak-banyaknya hari Jumaat, maka kita selawatlah pada hari-hari yang lain juga.
untuk menampung kekurangan kita yang kurang berselawat ni. Jadi kita selawat kepada Nabi, mudah-mudahan dengan selawat itu menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah, dalam masa yang sama memberi kebaikan kepada kita, pujian yang dibalas oleh Allah kepada kita menerusi selawat yang kita lontarkan. Sebagaimana biasalah tuan-tuan ni, saya nak ajak tuan-tuan selawat dan tuan-tuan bersemangatlah ketika selawat tu. Gunakan suara yang ada, tak payah maju, tak perlu untuk malu, segan dan sebagainya. Kita semua ada suara dan kita lantunkan untuk kita menyebut dan memuji Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru misla husnika ma ra'ayna qattu ya wajha sururi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Muslimin dan muslimat sekalian, kita berhenti pada sesi yang lepas, iaitu tentang antara pakaian yang dipakai oleh Nabi, desainnya disebut dan dipanggil dengan nama qamis. Qaf mim ya sad, qamis, ataupun orang kita panggil gamis. Orang Yaman dia tak boleh sebut qaf, dia sebut qaf tu jadi ga. Orang Mesir dia tak boleh sebut qaf, bukan tak boleh sebut, dia jadi bahasa pasarnya, dia tak boleh, dia tak sebut qaf, dia sebut a. Kalau orang Mesir dia qaf jadi alif, orang Yaman qaf jadi ga. Jadi itu yang kita panggil gamis. Gamis asalnya qamis, itu bahasa fusha, bahasa bakunya qamis. Qamis ni iaitu jubah yang tak ada leher, tak ada collar, dan lengannya terbuka, lengannya panjang dan terbuka.
Maknanya tanpa kaf, tak ada butang, tak ada kaf. Okey, itu dia panggil qamis. Saja ada collar, ini dipanggil jubah. Itu kejap lagi kita akan jumpa hadis dia. Dia panggil jubah Romawi. Desainnya dia panggil jubah Romawi. Itu nama lain, desain yang lain. Tapi yang disukai oleh Nabi yang loose, yang dipanggil sebagai qamis. Macam Haji Khalil pakai yang tengah berdiri itu, jadi model sikit Haji Khalil. Tapi tangan panjang. Tangan panjang, lengan terbuka, tak ada leher, baju tu loose, dia bukan slim fit. Maka tu dipanggil qamis. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan pernah dengar beberapa hadis Nabi SAW, sahabat pernah tengok Nabi berdoa, Nabi tadah tangan angkat, punya tinggi Nabi angkat tangan sampai sahabat kata kami melihat putih ketiak Rasulullah. Kalau kita fikir dari sudut literal lah, kita baca hadis tu, oh mana Nabi angkat tangan sampai nampak ketiak, maknanya Nabi ni pakai tangan singlet ke apa? Ke Nabi tak pakai baju time berdoa? Ke Nabi pakai tangan pendek? Ke macam mana? Jadi daripada situ kita kena tengok konteks, bukan tengok teks, tengok konteks. Tengok pakaian Rasulullah, maka kita jumpa oh qamis, rupanya qamis ni dia jenis loose, dia jenis lebar, leher pun lebar. Sebab tu kita jumpa dalam hadis yang lepas, sahabat dia sampai boleh seluk tangan dalam leher Nabi tu nak pegang tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hadis Qurrah, kita dah bincang sesi yang lepas. Nak kata loose, kalau ketat ada collar macam ni tak boleh nak seluk tangan lah. Tapi kalau baju yang tanpa collar dan loose pula, collar tu luas dan baju tu longgar, maka boleh seluk tangan. Dan sahabat seluk belakang Rasulullah, dah boleh masa time peluk Nabi tu. Bukan tiba-tiba tengah Nabi ceramah datang peluk pula, pergi seluk pula, taklah. Tengah bersalam dengan Rasulullah, tengah peluk Rasulullah, ataupun minta izin nak pegang khatam nubuwah ataupun tanda kenabian yang kita dah bincang dulu. Jadi baju Nabi tu dia loose. Sebab, dan apa lagi bukti yang baju Nabi loose? Sebab tu bila baju loose, tangannya terbuka, bila Nabi angkat tangan, maka tangan tu dia akan terlurut ke bawah. Baju lengan besar, bila kita angkat dia akan terlurut ke bawah, maka sebab tu sahabat boleh nampak putih ketiak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, bukan maksud oh maknanya saya kena berdoa pakai singlet supaya nampak ketiak, itu sunnah Nabi. Jangan salah faham. Okey, tengok teks, tengok juga konteks. Putih ketiak Nabi itu menunjukkan bahawa jubah Nabi itu dia longgar dan bila angkat sikit senang dia jatuh sampai ke bawah. Yang keduanya, apa lagi konteksnya, putih ketiak berarti Nabi tak simpan bulu ketiak, tuan-tuan. Okey, konteks yang ketiga apa dia? Siapa yang ketiak putih jangan sesengaja nak tayang ketiak. Sebab ada iklan yang jual deodoran untuk memutihkan underarm, memutihkan ketiak, memang untuk tunjuk ketiak. Tuan-tuan tengok iklannya kan? Ke tuan-tuan tak tengok TV? Saya seorang je tengok TV. Iklan deodoran, tuan-tuan, asalnya iklan deodoran ni untuk hilang bau ketiak, hilang bau badan. Tapi dia design lagi, nak tambah lagi dia punya USP, unique selling point dia tu. Oh, bukan sekadar kami boleh buat yang boleh wangi, bukan sekadar boleh wangi, boleh bagi putih pula ketiak yang hitam. Jadi dalam iklan tu semua orang pakai tayang, especially iklan orang perempuan lah, jarang orang lelaki, orang perempuan. Okey, so jadi maknanya tayang ketiak putih ni sunnah Nabi ya, bukan, jangan salah faham yang tu, tuan-tuan. So konteksnya adalah Nabi berdoa dengan pakaian Nabi yang longgar itu, lengan yang terbuka, menyebabkan ketika Nabi mengangkat tangan, especially ketika waktu-waktu tertentu Nabi bersungguh-sungguh minta doa, ketika perang, ketika istisqa, ketika minta hujan, sungguh-sungguh Nabi minta, Nabi angkat setinggi-tinggi tangan sehingga nampak putih ketiak, menunjukkan baju Nabi itu longgar. Dan tradisi orang Arab sehinggalah kepada hari ini, tuan-tuan, memang dia orang buat baju loose. Okey, satunya sebab orang Arab tradisinya rangka mereka besar. Bila rangka besar ni bukan sebab dia berbadan besar, rangkanya besar. Okey, sesuai dengan rangkanya. Kita dah bincang bab fizikal Rasulullah dulu, yang mana dada bidang, bahu bidang, ya. Bila rangka besar, tuan-tuan, nak pakai baju fit ni memang tak selesa lah. Itu ceritanya. Apatah lagi berbadan besar, kalau rangka besar tak selesa, apatah lagi berbadan besar. Jadi kita tak faham kalau ada orang yang badan besar dia boleh pakai slim fit. Siap jual jubah slim fit, siap pakai zip lagi.
Sini semua pakai zip tuan-tuan. Tapi dia ada market, ada orang beli. Dia nak slim fit, alang-alang dah bina badan ustaz, takkan tak tayang. Kan? Jadi pakai yang fit macam tu. Okey, tuan-tuan rahmati Allah sekalian, sampai ke hari ini orang Arab tradisinya dia tak pakai slim fit. Cuma yang terbaru jubah-jubah moden ni, oleh kerana Arab-Arab moden yang muda-muda ni, so dibuatlah jubah slim fit. Okey, jubah yang dia panggil dayak, dia cutting slim. Bukan regular fit. Dia slim fit. Okeylah, itu dia sudut design lah. Dan nak cerita tradisi orang Arab lagi, antaranya adalah apabila dia, ni budaya. Benda tu bukanlah satu undang-undang, cuma dia budaya. Nak menunjukkan tahap keilmuan dan ketinggian taraf seseorang, maka dia akan membesarkan lengan dia. Kalau dia pakai jubah-jubah yang special tu, dia akan besarkan lengan. Contoh macam Syekh Azhar, ulama-ulama besar-besar, dia akan tangan pada besar, tangan jubah ni. Kalau jubah komis tu diluaskan lagi pula. Okey, yang memberikan maksud budaya bahawa ketinggian ilmu dan juga ketokohan seseorang. Jadi ada beberapa orang Arab yang kadang-kadang dia pergi ke mana-mana majlis, function atau event, supaya dia nak dia dihormati dan dilayan, maka dia sanggup untuk pakai pakaian yang design macam tu, supaya orang tengok, oh ni somebody datang. Okey, macam kita lah kalau pakai baju Melayu, nak cerita kita punya prestige tu, orang lain pakai baju Melayu juga. Jadi orang boleh nak beza je mana satu hebat tak hebat. Mungkin kain songket dia tengok jenis mana, samping songket, orang boleh kenal songket Terengganu dengan songket China punya, contoh mesin punya songket, cok punya songket lain. Tengok butang baju Melayu dah tahu ini somebody, contoh. Dia membezakan seseorang. Dan budaya ni ada kadang-kadang pada orang Arab. Mereka semua kan pakai jubah untuk membezakan orang yang ada ilmu tak ilmu, kadangnya pada besarnya lengan baju dia. Ada cerita pasal Abu Hurairah yang mendapat gelaran nama Abu Hurairahnya Abdul Rahman bin Zukhur. Nama dia Abdul Rahman, tapi dia dapat gelaran Abu Hurairah, bapa kucing, sebab dia sangat suka kepada kucing. Sangat suka dia. Dan saya pernah dengar cerita bahawa Abu Hurairah ni punya minat dia kucing tu. Kalau dia jumpa mana-mana ke, dia akan ambil kucing tu. Dan pernah dia letakkan kucing dalam lengan baju dia. Abu Hurairah ulama lah tuan-tuan, maknanya tokoh sahabat Nabi dan juga ketokohan dia, sudut ilmunya, ketokohan dalam ilmu hadis dan sebagainya. Maka kerana ketokohan itu dan kerana tradisi orang Arab yang pakai jubah lengan besar ni, maka Abu Hurairah nak kata punya dia jaga dan sukanya kucing, sampai anak kucing atau kucing yang dia jumpa siap boleh letak dalam lengan jubah lagi. Sampai macam tu sekali. Nak bagi tahu itu maksud qamis, dia cutting loose, itu qamis. Okey. Hari ini kita nak bincang pula sambungan daripada tu, iaitu hadis Anas bin Malik. Antara pakaian yang dipakai oleh Nabi, antara aksesorinya, bukan sekadar pakaian, aksesori dia apa? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja wa huwa yatawakkau ala Usamah bin Zaidin alaihi thawbun qitriyyun qad tawashshaha bihi fa shalla bihim. Anas bin Malik, khadam Rasulullah, pembantu Rasulullah 10 tahun duduk rumah Nabi masa dia muda lagi. Masa tu dia kecil lagi, Anas bin Malik. Yang cerita pasal nak makan baca bismillah tu, Nabi tegur Anas bin Malik lah. Nabi kata, ya gulam sammillah kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai budak, nak bagi tahu Anas bin Malik ni budak lagi masa tu, tapi dia berkhidmat dengan Rasulullah. Ya gulam, wahai budak, sammillah, nak makan baca bismillah. Kul biyaminik, makan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, makan apa yang dekat dengan kamu. Jangan langkah jauh-jauh, ambil yang terdekat dulu. Jadi Anas riwayatkan hadis tu masa tu, nak katanya dia tu berkhidmat dengan Rasulullah. Dalam hadis, dalam riwayat sebut 10 tahun dia duduk rumah Rasulullah. Anas bin Malik. Ada seorang lagi, nama hampir sama tapi terbalik, Malik bin Anas. Itu pengasas mazhab Maliki.
Yang makamnya duduk di Baqi', perkuburan Baqi', sebelum pintu keluar. Siapa yang masuk kubur Baqi', dia kita akan masuk pintu kanan tu, akan jumpa dulu ahli keluarga Rasulullah, isteri Rasulullah. Jalan terus sampai ujung tengah-tengah sana, jumpa makam Sayyidina Osman Ibn Affan, khalifah yang ketiga. Jalan ke kiri sikit jumpa Halimatus Sa'diyah, ibu susuan Nabi yang kedua. Jalan ke kiri sikit jumpalah makam-makam Abdurrahman bin Auf, syuhada Hurrah, apa semua lagi, sahabat-sahabat yang hebat-hebat. Nak keluar pintu tu jumpa satu makam. Ada beberapa makam, antaranya anak Nabi Ibrahim bin Muhammad pun ada dekat situ. Sebelah makam Ibrahim bin Muhammad tu ada makam dua yang hampir rapat, iaitu Malik bin Anas. Okey, iaitu pengasas mazhab Maliki. Makamnya dekat perkuburan Baqi' di Madinah. Ini Anas bin Malik, lain. Malik bin Anas bukan sahabat Rasulullah. Anas bin Malik yang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Anas bin Malik, Rasulullah ni apabila keluar daripada rumah, satu hari Nabi keluar daripada rumah dalam keadaan bersandar kepada Usamah bin Zaid. Masa tu Nabi tak apa sihat, jadi Nabi berpaut dengan Usamah bin Zaid. Ketika tu baginda memakai kitri. Kitri ni sejenis kain yang diselempangkan di atas bahu. Kemudiannya baginda solat berjamaah bersama dengan para sahabat. Nak tunjuk bahawa Nabi, kita tengok konteks lah tuan-tuan, tengok konteks. Nabi ada kain yang Nabi suka lilit dekat kepala, namanya imamah. Berkemungkinan benda ni tuan-tuan, kalau saya salah lah, cuma ni kita cuba nak memahami konteks. Ada ketikanya Nabi letak atas ni, berkemungkinan besar ketika tu Nabi tak lilit atas kepala sebab Nabi tak apa sihat. Dan berkemungkinan juga atas kepala pun ada juga imamah, ada juga serban yang dililit, cuma ada kain lain pula yang Nabi pakai pula atas bahu. Itu dipanggil kitri ataupun rida. Kain atas bahu ni kalau digulung-gulung ikat ke kepala namanya imamah. Kalau diletak sebelah namanya hullah ataupun rida ataupun kitri, boleh juga sebut. Kalau kain tu dibuka dan dibalut badan macam tu dua-dua tu, selimut tu namanya burdah. Okey. Apa lagi? Kalau dihamparkan di depan ketika nak semayang, turunkan kain tu hampar dekat depan, jadikan macam sejadah ataupun jadikan dia sebagai sutrah, penghalang ataupun penghadang tempat semayang. Siapa nak melintas, lintas lepas kain tu. Tu dipanggil sutrah. Kain yang sama, duduk atas bahu namanya hullah ataupun namanya kitri ataupun rida. Lepaskan dekat atas lantai, nak semayang sebelum takbiratul ihram. Antara sunat-sunat solat, kalau kita buka dalam kitab fiqh, bukan dalam kitab fiqh, antara fiqh manhaji untuk buka, antara sunat-sunat sebelum solat selain daripada azan dan iqamah, antaranya meletakkan sutrah. Nabi sama ada Nabi letak tongkat, Nabi buat garisan, ataupun Nabi akan letak sesuatu yang menjadi tanda aku nak semayang, ini space, ini sempadan aku nak semayang. Siapa nak lintas selepas tu. Jadi salah satu cara selain pada kita ada line saf ni dipanggil sutrah, tuan. Cuma nak sunnahnya kita buat betul-betul benda tu. Mana bawa kain tu, fungsi kain tu apa? Bukan sekadar design, bukan sekadar fashion semata-mata. Tapi nak semayang letak atas lantai. So kain yang atas ni namanya kitri ataupun rida. Kalau lepas atas lantai namanya sutrah, penghadang. Kalau tak nak makan, ambil kain tu, hamparkan kain tu, namanya sufrah. Kadang-kadang kain yang sama, sufrah, orang panggil kain saprah tu, dalam bahasa Arab dipanggil sufrah. Okey, tuan-tuan sekalian, jadi Nabi SAW, antara pakaian Nabi selain daripada ikat kat kepala, Nabi suka letak selempang atas bahu. Jadi kalau tuan-tuan nampak ada orang kita yang buat fashion macam tu, memang nak tiru Rasulullah SAW. Jadi kalau dia buat purpose, tujuan dia memang kerana nak mengikut Rasulullah, maka dia dapat pahala sunnah. Sama juga macam jubah. Kita dah bincang dulu, bahasa Arab ini dia ada budaya yang mana Abu Jahal pun buat benda yang sama. Abu Jahal pakai jubah. Jadi jubah bukan sunnah Nabi lah kan. Sunnah kalau diniatkan dia untuk nak ikut Nabi, bukan ikut Abu Jahal. Jadi kalau Abu Jahal
Dia pakai juga jubah, tapi Islam larang sutera. Maka dia orang pakai sutera, nak tunjukkan kemegahan, kekayaan. Orang lelaki tak boleh pakai sutera, melainkan darurah kalau ada penyakit kulit, baru benar pakai sutera, buat selimut sutera dan sebagainya. Dia tak boleh kain lain, dia sensitif dekat kulit. Maka dibenarkan ad-darurah tubihul mahzurah. Bila mana ada darurat, ada keperluan yang mendesak, maka baru dibenarkan untuk dibuat benda yang dilarang. Sutera tak dibenarkan kepada lelaki, sutera asli lah, bukan sutera tiruan. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab, kafir Quraisy itu mereka juga pakai jubah. Cuma mereka ada aksesori lain. Kalau Nabi pakai ridak, mereka bukan pakai itu. Mereka letak sutera, mereka letak emas dan sebagainya. Mereka pakai pula secara labuh, dipanggil apa, isbal, ya? Mana pakai jubah biar labuh. Maknanya ada pula overcoat, kot yang kedua tu biar labuh-labuh, biar jadi veil, sampai ada orang nak kena angkat, tolong pegang dekat belakang tu, nak tunjuk kemegahan sebagai seorang pembesar. Maka Islam larang isbal untuk nak membezakan dengan orang Arab jahiliah ataupun kafir Quraisy tadi. Jadi kalau kita pakai jubah, sunnah Nabi, sunnah kalau kita pakai, niat kita kerana nak mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dipanggil sunnah jibiliyah. Sunnah jibiliyah ni iaitu perkara yang dibuat oleh manusia yang berbudaya. Dia manusia, dia orang Arab, dan dia lelaki, jadi dia ada benda yang memang benda tu ada pada semua orang. Jadi kalau sunnah jibiliyah ni benda yang normal berlaku kepada sesiapa sahaja, tak semesti kepada Nabi, sesiapa sahaja. Jadi kalau sunnah jibiliyah ni, siapa yang nak buat, dia kena ada i'tiqad, aku buat sebab aku tahu ini adalah sunnah Nabi, maka aku buat sebab Nabi, bukan sebab benda lain. Bukan sebab aku manusia, bukan sebab aku lelaki, bukan sebab aku orang Melayu, aku orang Arab, bukan. Sebab aku nak mengikut Rasulullah. Atau beza buat sunnah jibiliyah dengan sunnah syar'iyah. Sunnah syar'iyah ni Nabi buat sebab Nabi kerana Nabi. Orang lain tak buat, Nabi buat. Jadi kita buat, tak payah nak niat dah, memang purpose ikut Nabi. Orang lain tak ada buat. Contoh macam siwak, kan Arab jahiliah tak buat, tapi Nabi kata kalau tak membebankan umat aku, maka aku nak diminta supaya dia bersugi setiap kali nak semayang. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis siwa inda kulli salah wa fi riwayatin inda kulli wudu. Ini benda yang memang Nabi buat, orang lain tak buat. Makan tangan kanan, ini bukan sunnah jibiliyah. Orang lain makan tangan kiri, maka Nabi makan tangan kanan. Kita makan tangan kanan, tak payah nak niat sunnah pun, dia memang dah jadi sunnah. Beza untuk sunnah jibiliyah dengan sunnah syar'iyah. Contoh macam kita lepas mayang, kita sapu muka, tuan-tuan, lepas mayang tu, sunnah ke tak tu? Maka tu sunnah, namanya sunnah jibiliyah. Apa maksud sunnah jibiliyah? Menjadi satu benda yang kebiasaan. Bila semayang atas pasir, bila kepala penuh dengan pasir, takkan nak biar pasir tu, maka sapulah lepas habis mayang tu. Jadi siapa-siapa pun, jangan ke Rasulullah lah, siapa-siapa pun kalau letak kepala atas pasir, ada pasir dia akan buang. Jadi itu jibiliyah, mana benda yang menjadi satu kemestian siapa-siapa pun. Jadi kalau siapa nak buat macam tu sebab tujuannya aku nak ikut Nabi, maka dia kena buat itu, dia kena tahu rupanya ni Nabi buat, jadi aku buat lepas mayang ni sebab aku nak mengikut Rasulullah SAW. Tu cerita dia. So tak perlulah bergaduh bida'ah, tak ada perlulah lah. Dia still sunnah, tapi dia panggil sunnah jibiliyah. Benda yang normal, siapa-siapa buat. Berjalan, Abu Jahal berjalan, Nabi berjalan. Jadi macam mana nak bagi berjalan tu, dia jibiliyah, semua orang berjalan. Macam mana nak bagi berjalan tu supaya nak ikut Nabi? Maka kita akan tengok nanti cara Nabi berjalan, untuk membezakan cara jalan Rasulullah, dan supaya kita tengah berjalan tiba-tiba teringat Nabi, oh Nabi jalan macam ni, maka kita pun jalan. Oh Nabi melangkah macam ni, keluar masjid, masuk masjid macam mana, masuk tandas macam mana, baru dia jadi sunnah. Betul faham ke tak faham ni? Angguk je lah, betul buat je lah, tuan-tuan. Okey, hadis yang berikutnya daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza istajadda thawban sammahu bismihi imamatan aw qamisan aw ridaan summa yaqul Allahumma lakal hamdu kama kasautani as'aluka khairuhu wa khairu ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu, atau kama qala Rasulullah.
Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, apabila Rasulullah SAW memakai sesuatu pakaian, especially pakaian baru yang mana sebelum ni Nabi tak ada, so Nabi ada benda tu, kata Abu Sa'id, Nabi akan menamakan pakaian tu. Nabi akan sebut namanya supaya senang lah. Bila kita tahu nama senang. Macam kita ada logo, ada jenama, ada design, ada kemeja, ada t-shirt, ada lengan panjang, dia ada nama, tuan-tuan. Jadi kata Abu Sa'id, Nabi akan bagi dia nama dan Nabi akan sebut nama-nama pakaian itu. Sama ada komis, sama ada imamah serban, ataupun sama ada ridak, iaitu selendang yang letak atas bahu tu. Jadi Nabi akan namakan. Tolong ambilkan serban, jadi orang dah tahu dah. Maknanya benda yang telah siap dililit, maka tu namanya serban. Sebab kadang-kadang tradisi orang Arab, serban dia tak buka. Dengan kopiah dia yang keras, maka dia akan biar macam tu. Jadi kalau buka, pakai terus. Ambilkan serban je, orang tahu dah. Kalau ambil serban, bukan ambil kain yang belum lilit lah, serban yang dah lilit lah. Ambilkan ridak, ambil selempang lah yang belum lilit lagi lah, macam tu. Jadi Nabi akan namakan dia. Jadi sunnah lah Ustaz ya, kita menamakan design ni sunnah. Sebab Rasulullah menamakan pakaian Rasulullah. Jadi sunnah. Jadi kita balik rumah boleh buat kat almari kita tu, buat stiker tampal nama. Nak dapat ISO dekat rumah, tampal satu-satu tu, ada nama satu-satu. Dan Nabi bukan sekadar menamakan pakaian Rasulullah dengan nama-nama tertentu, tetapi Nabi SAW juga akan membaca doa bila setiap kali Nabi memakai pakaian. Apa doa Nabi? Allahumma lakal hamdu. Nabi puji dulu, ya Allah, seluruh pujian hanya untukmu ya Allah. Sebab Nabi dapat pakaian, tuan-tuan, dapat pakaian pun puji. Sebab kalau tak, kita kalau tak ada pakaian, tuan segan. Okey, tuan-tuan pergi event, orang lain pakai baju Melayu, tuan pakai baju batik. Cantik tu baju batik, mahal, bukan memurah hanya baju batik, mahal ni. Tapi lain daripada orang tak ikut tema majlis, tuan malu kan? Salah pakai baju pun malu kan? Apatah lagi kalau tak pakai baju. Apatah lagi buka baju depan orang. Tak kira orang lelaki atau perempuan lagi teruk lah. Kalau orang lelaki buka baju, tak berbaju pun, benda tu dah satu yang merendahkan maruah, walaupun bukan aurat. Jadi sebab tu Nabi SAW puji bila Nabi pakai pakaian. Sebab sifat ahli syurganya berpakaian kan? Sifat ahli syurga berpakaian. Nabi Adam, kalau buka tafsir Ibn Kathir, Nabi Adam alaihissalam, bila mana dia memakan buah yang telah dihasut oleh syaitan, kalau engkau makan, engkau akan jadi kekal duduk dalam syurga. Allah larang engkau makan sebab Allah tak nak bagi engkau duduk kekal. Jadi kalau engkau nak kekal, kau makanlah pokok yang dilarang tu. Maka sebab tu orang kita panggil buah khuldi tu. Buah khuldi tu apa? Khuldi tu maksudnya kekal. Dalam surah Al-A'raf, syaitan hasut macam tu. Allah memang larang sebab Allah tak nak bagi kau stay dalam syurga. Jadi kalau kau nak stay macam malaikat supaya kau boleh kekal hidup dalam syurga ni, kau makanlah pokok tu. Jadi tafsir Ibn Katsir sebut pokok apa? Jadi pokok buah syurga lah. Cuma buah tu buah yang tak dibenarkan makan lagi. Jadi bincanglah buah syurga ni apa? Durian ke? Jadi buka-buka dalam tafsir, sama ada anggur ataupun apple ataupun delima, buah-buah syurga yang biasa kita dengar tu. Cuma buah tu dilarang untuk makan time tu sebagai ujian yang Allah beri kepada Adam alaihissalam, dan sebagai penyebab untuk Allah turunkan Nabi Adam, keluarkan Nabi Adam daripada syurga dan juga Hawa untuk mentadbir bumi lah, penyebab. Sebab memang Nabi Adam dicipta untuk bumi, bukan untuk duduk dalam syurga. Tuan-tuan, bila dia makan, ulama bincang apa yang berlaku kepada dia. Fabada'at lahuma sawatihima. Bila dia makan, apa yang berlaku adalah maka terbukalah sawatihima, benda-benda yang sepatutnya dia lindungi. Maknanya benda-benda yang bersifat maruah dia. Jadi ulama bincang, tuan-tuan. Sawatihima ni apa dia? Benda-benda yang memburuk, dan benda yang memburukkan, merendahkan maruah dia lah.
Dia ulama bincang, ada yang kata dia makan buah tu menyebabkan dia terberak. Tuan kalau tercirit tengah jalan tuan malu tak? Okey. Jangan terciritlah tuan-tuan. Tuan-tuan berak, tuan-tuan masuk dalam toilet, tuan-tuan tak flush. Siapa yang jenis suka tak flush ni, dia biar je, mana dia orang jenis tak ada maruah. Okey. Ni ni benda-benda yang kita tak nak orang tahu daripada kita. Jadi setengah ulama sebut bila dia makan buah khuldi, apa yang berlaku pada Adam dan juga Hawa, terbongkar keburukan dia ataupun jatuhnya benda yang terbongkar, benda yang dia sembunyikan. Antaranya ada yang kata dia terberak sebab makanan syurga ni kita tak akan berak tuan-tuan. Berkhasiatnya makanan syurga kita tak perlu buang. Jadi setengah ulama sebut ada yang kata buang, terbuang makanan dalam perut dia tu. Yang kedua, terbuka auratnya. Fabada'at lahuma sawatihima. Dan akhirnya menyebabkan bila terbuka auratnya, dia terpaksa ambil daun-daun syurga. Okey, disebut sebagai warakil jannah. Dia terpaksa ambil daun-daun syurga untuk tutup balik apa yang terbuka tu. Jadi menggambarkan bahawa ahli syurga ni dia berpakaian. Jadi sebab tu Nabi SAW bila berpakaian, Nabi akan puji, Allahumma lakal hamdu. Ustaz, kalau saya tak hafal doa ni, boleh ke saya baca alhamdulillah? Boleh je. Tapi kalau nak lagi baik, hafal sebiji apa yang Nabi baca. Itu dia panggil doa yang warid. Doa boleh reka, tapi doa yang paling baik doa yang maksur ataupun doa yang warid. Doa maksur maksudnya doa yang ada dalam Quran. Dalam Quran ada banyak versi doa yang Allah design untuk kita. Allah suruh kita minta doa dengan Allah, dan Allah bagi skrip siap-siap. Siapa yang boleh hafal skrip tu, minta, itu high quality punya doa. Tapi ada orang dia berkira-kira untuk nak hafal skrip tu tuan-tuan. Kalau dia pergi interview, dia boleh hafal visi misi company tu, dia boleh hafal nak dapat job punya pasal. Dia boleh baca prospectus company, dia boleh hafal semua benda, board director, dia boleh sebut nama satu-satu. Nak berdoa dengan Allah, nak hafal tak boleh. Bukan tak boleh, nak start tu hafal pun tak nak. Awal-awal dah cakap tak boleh, bukan tak boleh, tak nak. Okey, doa maksur, doa yang ada dalam Al-Quran. Contoh, Rabbi filli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, doa kepada ibu bapa tu doa pada Quran. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah, tu doa daripada Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah, tu doa daripada Quran. Jadi tambah lagi koleksi doa-doa. Dalam surah Al-Kahfi kita baca hari Jumaat tadi, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Doa Ashabul Kahfi, dia nak jaga akidah, nak jaga diri dia daripada dunia yang teruk zaman tu. Tuan-tuan nak jaga diri dalam dunia teruk hari ni, baca doa Ashabul Kahfi. Tak perlu masuk dalam gua macam Ashabul Kahfi, tapi nak ada pendinding, nak ada fortress, nak ada benteng untuk jaga diri daripada kerosakan dunia zaman sekarang ni. Baca doa Ashabul Kahfi, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ini doa maksur. Ada doa dipanggil doa yang warid, doa yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi yang sebut daripada mulut Rasulullah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Perspektif apa saja yang Nabi literalkan daripada mulut Nabi, bukan main cakap je, tak. Semua tu adalah ilham ataupun wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira percakapan biasa ataupun doa-doa Nabi. Sebab tu bahasa doa Nabi sangat indah. Jadi kalau kita boleh hafal doa nak pakai baju atau doa ketika pakai pakaian ni, tu paling terbaik lah tuan-tuan. Sebab dia ada kesan dia. Apa kesan dia kalau kita baca doa tu? Apa kesan pakaian dengan peribadi? Apa kesan dia? Apa Nabi baca? Allah malakal hamdu, ya Allah segala puji bagimu ya Allah yang memberikan aku pakaian ni. Kama kasautani, segala puji aku puji engkau ya Allah, terima kasihlah engkau bagi aku pakaian ni. As'aluka khairuhu wa khairu ma suni'a lahu, aku mohon kepadamu kebaikan pakaian ini dan juga kebaikan sesuatu yang diciptakan untuknya, dengan jenis benang, jenis design, pakai kena kat kulit sejuk ke tidak, pakai itu jadi sombong ke tidak, pakai itu menyebabkan kita senang nak berhubung dengan orang ke, jadi confident ke tidak bila pakai. Okey, jadi kita baca ni, as'aluka khairuhu wa khairu ma suni'a lahu.
Dan Nabi minta juga perlindungan, wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu, aku berlindung kepadamu daripada keburukan pakaian ini, juga keburukan sesuatu yang diciptakan untuknya. Kadang-kadang kita pakai pakaian terbalik, malu. Kita pakai pakaian tiba berlubang, malu. Kita pakai pakaian rupanya tulisan-tulisannya ada kat pakaian tu merendahkan maruah kita, gambar-gambarnya ada merendahkan akhlak kita, malu kita. Kita pakai pakaian apatah lagi yang seksi, yang tak menutup aurat, yang menggairahkan orang, itu kejahatan-kejahatan daripada pakaian. Kita pakai pakaian, kita jadi sombong sebab pakaian kita orang kenal brand tu mahal. Na'udzubillah tuan-tuan. Kita nak pakai pakaian yang ada brand tu, kita rasa confident, whatever lah, benda tu dari sudut psikologinya. Yang sanggup pakai tiruan pun boleh rasa sombong, apatah lagi kalau dia nak sombong dengan pakaian yang original tu. Okey. Jadi kita minta perlindungan. Salah ke Ustaz saya nak pakai baju ada logo LV Ustaz yang betul-betul original 4,000 baju saya Ustaz, salah ke? Tak salah, tapi baca doa ni supaya baju itu tidak merosakkan kita. Pakai cantik, design cantik, selesa, pakai fine tailoring cantik semua, bukan sekadar selesa, kita rasa rendah diri bila pakai. Macam tu. Jadi bacalah doa tu, Allah malakal hamdu kama kasautani, ya Allah terima kasih kerana kau bagi aku pakaian ni, aku boleh tutup kemaluan ataupun keburukan-keburukan dekat badan aku yang aku tak nak bagi orang tengok ni, ataupun kau boleh tutup aurat aku, benda-benda yang aku malu untuk dipertontonkan. As'aluka khairuhu wa khairu ma suni'a lahu, aku mohon kepadamu ya Allah kebaikan pakaian ini juga kebaikan sesuatu yang diciptakan untuknya. Wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu, dan aku minta perlindungan, aku minta lindung ya Allah keburukan pakaian ini dan juga apa juga sesuatu keburukan yang diciptakan untuknya. So kita tak nak pakaian tu boleh jadi mudarat. Kadang-kadang pakaian boleh jadi mudarat. Kita tersadung dengan sebab kain kita yang panjang tu. Ada orang perempuan pakai gaun selabuh-labuh gaun dia, makin nak ambil award atas pentas tergolek kat tangga tuan. Malu tu, kena kutuk pula lagi. Jadi minta lindung daripada Allah, maka pilih pakaian, kena pilih desainnya betul. Maka Nabi ajar kita pakai pakaian pun ada doa, betapa lengkapnya Islam yang Nabi SAW bawa kepada kita. Muslimin yang dirahmati Allah, tuan-tuan dan puan sekalian, boleh hafal tuan-tuan doa tu? Google lah macam tu. Doa memakai pakaian. Masuklah. Masuk belum? Yang seterusnya hadis daripada Anas bin Malik. Kana habbu thiyabi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yalbasuhu al-hibarah. Pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah adalah hibarah. Hibarah ni sejenis pakaian, setengah pandangan kata adalah overcoat, pakai jubah yang kedua dekat luar tu pula. Ada yang kata dia apa-apa jenis pakaian yang dipakai oleh Nabi, tapi dia adalah design dan juga material kain daripada Yaman. So design style Yaman tu, orang Yaman kalau dia pakai tu dia ada overcoat yang kedua tu. Okey, yang keduanya kainnya kapas, cotton, itu hibarah. So dia tekstil daripada Yaman. Sebab kalau tradisi zaman Rasulullah dulu, laluan pedagang, maknanya kalau nak cerita pasal bisnes, orang akan pergi mana tuan? Yaman. Cerita pasal bisnes, daripada Mekah, Madinah pergi mana daripada pergi Yaman? Yaman ke bawah, pergi ke atas pula, pergi ke Syam, pergi ke Syria, Iraq hari ni kan, negara Syam. Tu pasal bisnes. Sebab Mekah, Madinah tengah-tengah. Jadi bila datang benda luar masuk macam kita lah ni, barang daripada mana ni? UK datang, barang daripada mana? Jepun. Kan lain tu, barang luar masuk. Jadi ni barang daripada Yaman ni. Satunya memang terkenal malah kiswah ataupun kelambu Kaabah pun antaranya pernah satu masa daripada Yaman juga. Jadi Nabi SAW suka pakai pakaian. Kata Anas ahabbus thiyab, mana banyak design jubah Nabi suka pakaian ni. Mana mungkin kain yang lagi kualiti lah, dia punya cotton dia tu. Macam kita hari ni terkenal English cotton, Japanese cotton, yang Egyptian cotton dan sebagainya. Yamanis cotton antara yang famous yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tuan cukuplah kat situ dulu. Nanti kita sambung lagi, ada banyak lagi sebenarnya pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan minat, kita jumpa lagi lah insya-Allah kuliah-kuliah yang akan datang pula. Supaya kita lepas ni berpakaian, kita ada adab pakaian, kita pakai itu ada purpose, ada tujuan, bukan sekadar nak sombong-sombong, nak cantik, nak confident saja.
Dan yang paling utama, kita try praktik pula doa ketika memakai pakaian. Mudah-mudahan ada manfaat insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.